selamat pagi. Dulu saya ucapkan terima kasih kepada para juri, Tuan Pengerusi dan juga hadirin lah. Okey. Seterusnya. Okey, meet your team. Okey, kami terdiri daripada sesi kami Puan Khairul Nur Azwar, Ketua kami Syaril, Setiausaha Izzat dan Imran, Encik Suhaimi dan juga saya Haidirah. Okey, kami daripada seterusnya. Kami daripada TMFA Utara. Nama kumpulan kami Teguh lah. Okey, penasihat kami Tuan Haji Ahmad Sukarno dan sesi kami Puan Khairul Azwar. Okey, nama kumpulan kami Teguh tadi ditubuhkan 2 Januari. Moto kumpulan kami Smart and Saving. Okey, seterusnya. Okey, kriteria pemilihan ahli ada 4. Pengetahuan teknikal, kerja berpasukan, kreatif dan inovatif, komitmen yang tinggi lah. Okey, next. Okey, ini jadual kehadiran kumpulan kami lah. Bermula pada Januari dan Jun. Kami memberikan komitmen 100% lah kehadiran. Okey, seterusnya. Okey, pemilihan projek. Okey, kami menggunakan kaedah brainstorming. Antaranya adalah kenderaan tidak sesuai dengan skop kerja pelanggan, penyalahgunaan kenderaan TM, peratus pelaksanaan audit teknikal BTA yang rendah, kenapa perbaikan major sistem akaun kenderaan Nissan MV200, maklumat kemalangan kenderaan TM lambat diterima daripada pelanggan ataupun pengguna TM lah. Okey, seterusnya. Okey, pengasingan masalah. Okey, dalam terdapat 2, dalam kawalan dan luar kawalan. Okey, dalam kawalan peratus kenderaan respon NDS yang rendah, kenderaan tidak sesuai dengan skop kerja pelanggan, kekerapan perbaikan major sistem akaun kenderaan MV200. Dalam luar kawalan pula, penyalah kenderaan TM, maklumat kemalangan kenderaan TM lambat diterima daripada pelanggan TM. Okey, seterusnya. Okey, untuk kaedah force ranking dalam kawalan. Okey, kekerapan perbaikan major sistem akaun kenderaan MV200. Okey, tahap masalah 5, kepentingan masalah 5, penyelesaian 5, jumlah 10. Okey, yang kedua, kenderaan tidak sesuai dengan skop kerja pelanggan. Peratus tahap masalah 4, kepentingan penyelesaian 4 dan jumlah 8. Okey, peratus pelaksanaan audit teknikal BTA yang rendah. Okey, daripada sini nombor 1, kekerapan perbaikan major sistem akaun kenderaan MV200 pada tahap 1. Kenderaan tidak sesuai dengan skop kerja pelanggan pada tahap 3. Peratus pelaksanaan audit kenderaan VTA yang rendah pada tahap 2. Seterusnya. Okey, benefit analyze. Okey, isu dan masalah. Okey, kekerapan perbaikan major sistem akaun kenderaan MV200. Kenderaan tidak sesuai dengan skop pelanggan, peratus kenderaan BTA. Okey, seterusnya. Okey, masalah ataupun kekerapan perbaikan major sistem akaun kenderaan Nissan MV200 adalah tajuk masalah kami lah. Okey, seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya lah. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih okey, kepada Encik Haidir. Yang dihormati para juri, pengerusi. Okey, seterusnya. Okay, next. Okey, pembangunan projek Next. Okey, daripada sini objektif projek adalah yang pertama, mengurangkan kos perbaikan major sistem
pada bahagian aircon. Kedua, memanjangkan jangka hayat aircon kenderaan yang kami fokuskan, kenderaan NV200. Ketiga, memberi keselesaan kepada pengguna yang menggunakan kenderaan NV200. Okay, next. Okay, ini milestone. Okay, kita menggunakan kaedah PDCA, iaitu bermula daripada bulan Januari sehingga bulan Jun. Okay, next. Okay, data dan maklumat. Okay, untuk maklumat tuan-tuan semua, semua rekod data penyelenggaraan perbaikan kenderaan dimasukkan ke dalam bekalan data, iaitu sistem kami auto, oleh anggota TMFA manakala untuk survey penyelenggaraan NES. Data diambil melalui sub dashboard. Okay, next. Okay, seterusnya proses pengumpulan data di TMFA Perak. Okay, daripada sini tuan-tuan, data menunjukkan sebanyak 20 buah kenderaan model Nissan NV200 membuat perbaikan meja kerosakan sistem aircon sepanjang tahun 2020. Alat ganti yang terlibat adalah cooling coil, kompresor, merupakan alat ganti meja yang terpenting dalam sistem aircon. Alat ganti ni yang sering ditukar, ya tuan-tuan. Okey, kos daripada yang kami ambil ni data Perak ni, tuan-tuan, sebab di Perak penukaran cooling coil dan juga kompresor ni agak banyak berbanding dengan negeri lain. Okay? Kosnya adalah RM8,750. Okay, next. Okay, proses pengumpulan yang seterusnya, data menunjukkan peningkatan sebanyak 25 buah kenderaan model yang sama, iaitu membuat meja sistem aircon sepanjang tahun 2021. Kos yang terlibat meningkat, iaitu RM11,560. Okay, next. Okay, rumusan hasil daripada pengumpulan data yang kami buat. Kenderaan NV200 memerlukan satu peranti tambahan, satu peranti tambahan bagi menyejukkan sistem aircon dan mengelakkan kerosakan yang lebih teruk ataupun kerosakan meja. Kedua, terdapat beberapa kenderaan NV200 yang berusia membuat perbaikan aircon setiap tahun kerana sistem aircon tidak berfungsi dengan baik. Okay, maksud di sini kenderaan yang agak berusia ni, sistem aircon tu tak seperti kenderaan yang baru. Mungkin ada sikit dari segi sistem yang tak berjalan dengan lancar. Okay. Ketiga, kos perbaikan meja semakin bertambah setiap tahun dan ianya boleh dikawal sekiranya memanjangkan jangka hayat sistem aircon. Okay, next. Okay, seterusnya pelaksanaan projek kami. Okay, kami telah mencipta satu peranti tambahan bagi menyejukkan sistem aircon kenderaan NV200 yang diberi nama. Okey. Nama dia adalah Smart Cooling Fan. Peranti ini dapat mengelakkan tekanan yang terlalu tinggi di dalam sistem aircon, terutama kenderaan yang telah berusia. Seterusnya, peranti ini dapat menambah baik sistem penyejukan dan boleh memanjangkan jangka hayat aircon kenderaan. Seterusnya. Okey, percubaan Smart Cooling Fan. Untuk maklumat tuan-tuan semua, Smart Cooling Fan telah dibuat percubaan pada kenderaan NV200 di kawasan TMFA Perak bermula pada 1 Mei 2022. Smart Cooling Fan, jumlah kenderaan NV di TMFA Perak adalah sebanyak 148 buah kenderaan. Okey, pengurusan kenderaan di utara dibagi kepada 3 kawasan, ya tuan-tuan, iaitu di Kedah, Penang dan juga Perak. Untuk tuan-tuan juga, Smart Cooling Fan akan terus dipasang pada semua kenderaan NV200 di utara, iaitu sebanyak 280 buah keseluruhan, jika diberi peluang dan ruang lah. Okey, selesai. Okey, Smart Cooling Fan punya peranti ataupun yang komponen yang terlibat. Pertama, fan assembly, tuan-tuan boleh tengok seperti di meja pameran kami. Yang kedua, wire and fuse. Ketiga, relay. Dan keempat, bracket. Okay, next. Operasi sistem. Okay, tuan-tuan, saya nak terangkan sikit operasi sistem Smart Cooling Fan. Okay, apabila udara panas, udara panas yang dikompres oleh kompresor akan dibawa ke kondenser. Apabila kenderaan itu telah berusia, berkemungkinan fan pun dah semakin lemah. Dia berfungsi tapi semakin lemah. Jadi dengan adanya Smart Cooling Fan ni, kami menambah lagi satu fan di bahagian hadapan
Condenser. Fan yang sedia ada di belakang radiator. Okey, kami menambahkan. Mana ada double fan untuk menyejukkan lagi. Okey, next. Okey, kos pemasangan tuan-tuan Okey, fan assembly yang kami telah dapat. Okey, satu set RM60. Wire and fuse satu set RM15. Relay satu unit RM15. Bracket 4 pieces RM10. Jumlah keseluruhan adalah RM100 sahaja. Okey, next. Okey, kami telah pun membuat beberapa percubaan ataupun beberapa ujian. Okey, sebelum pemasangan smart cooling fan, bacaan tekanan pada sistem aircon, kami menggunakan manifold gauge untuk membaca tekanan adalah sebanyak 200 PSI. Okay, next. Selepas pemasangan tuan-tuan, selepas pemasangan smart cooling fan, bacaan tekanan aircon adalah sebanyak 170 PSI. Okey, di sini kita nampak pengurangan tekanan apabila kami menambah smart cooling fan. Okay, next. Okey, ujian sebelum pemasangan, kita tengok daripada termometer yang kami letakkan di fan di fan yang di dalam dashboard tu. Sebelum pemasangan smart cooling fan pada NV200, bacaan suhu aircon adalah 25 darjah Celsius. Next. Ujian selepas pemasangan, bacaan suhu adalah sebanyak 19 darjah Celsius. Okey, sini kita nampak perubahan sebelum dan selepas kami memasang smart cooling fan. Okay, next. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Cik Izzat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, keberkesanan projek yang telah kami dapat selepas memasang smart cooling fan ni. Next. Okey, untuk data tahun 2022 di mana setakat bulan Jun kami dapati hanya 9 buah kenderaan saja di TMFA Perak model NV200 yang berjaya menukar membaikkan major sistem aircon lah. So kami expect benda tu selepas kami memasang smart cooling fan tu di beberapa buah kenderaan. Kalau tuan-tuan perasan tadi ada kenderaan yang di highlight tu, kenderaan tu tidak masuk semula untuk pembaikan aircon. So kami andaikan kenderaan tu tidak berlaku kerosakan meja aircon. Kos pada setakat bulan Jun sebanyak RM4,000. Next. Okey, untuk menunjukkan lagi kesan pelaksanaan tu, setakat bulan Jun kenderaan yang telah dipasang smart cooling fan tu hanya 3 buah kenderaan yang telah kami pasang tu menunjukkan rating NES yang bagus lah. Dia memberi rating 5 lah. Dia dalam masa yang sama dia masuk servis kenderaan dan memberikan respon NES yang sangat baik lah. So pengguna kenderaan ternyata puas hati dan merasa selesa dengan sistem aircon yang telah dipasang smart cooling fan. Okay, next. Okay, kesan perkhidmatan yang pertama, seandainya smart cooling fan dipasang, kami mengandaikan kos meja part aircon ni seperti cooling coil yang berharga 420 dapat dijimatkan sekiranya kita memasang smart cooling fan lah, dengan dijimatkan sebanyak 320. Next. Okay, kesan penjimatan yang kedua, sekiranya dipasang smart cooling fan, kita dapat menjimatkan kos penukaran kompresor aircon dengan harga 720 dan dijimatkan sebanyak 620 sekiranya aircon kompresor tidak ditukar. Next. Okey, kesan pelaksanaan. Kesan pelaksanaan selepas dipasang smart cooling fan ialah ianya menambah baik sistem aircon kenderaan, memanjangkan jangka hayat sistem aircon, menjimatkan kos perbaikan major sistem aircon dan seterusnya memberi keselesaan kepada pengguna ketika cuaca panas. Next. Analisa projek. Okey. Next. Okey, yang pertama, Raja Ishikawa sebelum terdapat 4 faktor iaitu manusia, mesin, kaedah,
sekitaran akibat dan insya-Allah akibat kekerapan perbaikan meja sistem aircon kenderaan Nissan MV-200. Ini adalah jalan Ishikawa sebelum lah. Next. Seterusnya jalan Ishikawa kedua selepas tindakan yang kami ambil menggunakan dua faktor lah, kaedah dan mesin. Di mana mesin contoh aircon kompresor kerak jam, fan motor dia ada kurang baik, sistem aircon panas, dan kaedah tiada peranti tambahan sistem penyejuk. Next. Kami telah menggunakan kaedah 5W1H di mana watt kekerapan perbaikan meja sistem aircon kenderaan MV-200, Y sistem penyejukan kenderaan tidak fungsi dengan baik, W kenderaan model Nissan MV-200, when usia kenderaan terlalu lama, faktor cuaca panas, who pengguna membuat kerosakan, anggota TMFA membuat pemeriksaan, dan seterusnya how mewujudkan sistem penyejukan tambahan. Next. 5Y. Kami guna kaedah 5Y. Kekerapan perbaikan meja sistem aircon kenderaan Nissan MV-200 kerana sistem aircon tidak berfungsi dengan baik. Kenapa sistem aircon tidak berfungsi dengan baik? Kerana sistem aircon terlalu panas. Kenapa sistem aircon terlalu panas? Gas aircon yang dihasilkan tidak sejuk. Kenapa gas aircon yang dihasilkan tidak sejuk? Tekanan sistem aircon terlalu tinggi. Dan kenapa tekanan dari sistem aircon terlalu tinggi? Kerana tiada peranti tambahan bagi menunjukkan sistem aircon Nissan MV-200. Next. Seterusnya saya serahkan kepada rakan. Assalamualaikum. Saya ingin menerangkan sistem mapping. Next. Pasal mapping kaedah sebelum. Yang pertama, anggota mula-mula TMFA kenderaan dari pelanggan yang membuat aduan aircon kurang sejuk. Anggota TMFA menghidupkan enjin dan switch aircon. Anggota TMFA melakukan ujian tekanan gas dan bacaan suhu aircon. Anggota TMFA merekod bacaan tekanan gas dan suhu aircon, bacaan tekanan gas tinggi dan suhu aircon kurang sejuk. Bacaan tekanan gas adalah 200 PSI manakala suhu aircon mencapai 25 darjah Celsius dalam masa 5.30 minit. Next. Proses mapping kaedah smart cool fan. Bacaan tekanan gas adalah 170 PSI manakala suhu aircon mencapai 19 darjah Celsius dalam masa 4.95 minit. Next. Ini adalah surat kelulusan projek yang telah dikeluarkan oleh pihak CFTMFA. Next. Lebihan smart cool fan, peranti tambahan membantu mengurangkan suhu pada aircon kondenser, menstabilkan suhu kepanasan sistem aircon, memanjangkan jangka hayat sistem aircon, mempercepatkan suhu kesejukan aircon kenderaan. Next. Ini harapan projek smart cool fan yang diharapkan dapat membantu mengurangkan kos perbaikan meja sistem aircon. Smart cool fan masih dalam percubaan pemasangan dan akan terus dipasang sekiranya impak dari pemasangan berjaya memanjangkan hayat sistem aircon dan menjimatkan kos syarikat. Peranti smart cool fan ini akan ditambah baikkan dengan pemasangan elemen OIT sesuai dengan peredaran taman kaedah digital. Yes. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan Dr. Kul, semangkul sungguh ni. Okey, dan kita bagi soalan, kita bagi peluang kepada juri untuk menanyakan soalan. Ataupun terus ke model. Dr. Kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dr. Kul,
Terlebih dahulu Dasyam atas persembahan yang sangat tersusun, rasanya mengikut skema yang penting. Soalan yang pertama, disebutkan dalam projek ini ia dilaksanakan untuk kenderaan NV200 dan kita pun maklum dengan usia NV200. Sekiranya nak dilanjutkan kepada kenderaan-kenderaan lain, sejauh mana ia boleh dilaksanakan dari segi kesesuaian sistem dan juga keyakinan yang kuat. Soalan tadi macam mana? Soalan dengan lebih mudah lah. Kalau nak buat kat kereta lain, Okey. sejauh mana tuan-tuan yakin dan kenderaan baru? Okey, dia macam ni. Sistem aircon ni semua kenderaan sama. Okey. Cuma untuk pasang peranti tambahan ni pun sama. Cuma beza dia size fan je. Kaedah tu sama. Kaedah yang sama untuk kita menyejukkan sistem aircon tu ada. Tak kisahlah pakai kenderaan mana pun. Okey, saya tambah sikit. Okey, merujuk kepada soalan daripada juri tadi. Adakah boleh dipasang pada kenderaan lain? Untuk kali ini kami fokus untuk kenderaan NV200. Mandangkan kenderaan NV200 penggunaan seharian yang agak tinggi. Hampir 12 jam, hampir 18 jam penggunaan. Dan dia jika projek ini agak merasakan, kami akan memperluaskan ke kenderaan-kenderaan yang lain seperti Saga ataupun model-model yang lain. Asli NES yang disebut tadi dan dapat skor 5 dengan 3 kenderaan. Adakah NES untuk kenderaan tersebut dihantar untuk servis aircon ataupun servis biasa? Servis lain? Ya, apabila kami masuk servis, ada perbaikan aircon dan selepas tu pelanggan akan rating pada kami selepas kami pasang cooling coil ni, kenderaan itu sejuk lebih daripada biasa walaupun kenderaan itu telah berusia. Okey. Soalan ketiga, berapa lama jangka hayat dapat dipanjangkan dengan sistem ini? Okey. Okey, baik. Untuk soalan ni kami menjangkakan jangka hayat yang boleh extend setahun hingga ke 3 tahun selepas pemasangan. Tapi bergantung juga pada komponen-komponen lain. Kami cuma boleh long term kan jangka hayat tu jika sistem lain tu tak rosak. Purata jangka hayat sedia ada? Purata jangka hayat dia tak menentu tuan. Biasanya 2 tahun hingga ke 3 tahun. Maknanya 50% bisa 39% lah. Yes, macam tu tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekun. Okey, tentang pertama saya tentang pemasangan tambahan ni sesuai macam prosedur macam prosedur tambahan pendek kepada sistem ataupun enjin yang sedia ada lah pada sebuah kereta yang telah menjadi produk pemesan. So ada apa impact tak in term of cost sambungkan industri ni in term of battery punya lifespan pada kereta tersebut dan juga performance of the kereta lah kan because adakah fan ni berjalan continuously ataupun ada intermittent atau macam mana kan dari segi operasi punya operasi fan kan because kalau kita tengok kereta kan kalau dia tergantung pada temperature dia start kadang fan akan berjalan kalau kereta tu idle baru kadang fan fan sedia ada lah dalam design asal fan condenser ni dia akan berfungsi kan so macam mana kalau dari segi tu lah ialah tadi tentang fungsi fan ni kan whether dia berjalan all the time sebab dia dan apa impact dia lah kepada bateri dia kan lifespan dia panjang yang pertama yang kedua dari segi saya tengok sini ada apa komponen apa radiator dan kompresor in term tu lah apa relation antara masalah fan ni dengan kompresor tersebut lah kalau saya nak kita mengatakan dan macam dan ada kata ini kan I think yang kita nampak pemasangan hanya 3 biji kereta je lah kan tadi dengan dah dipasang
So in term of rating tu lah kita nak pastikan betul rumah ada macam mana boleh dapat 5. Adakah rating 5 ni berdasarkan kepada 3 kereta tersebut lah. Itu dah pastian. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih tuan. So Tahniah, I think it's a good ni. Cuma kita nak pastikan bahawa setiap pemasangan aksesori ni tidak ada mengakibatkan benda yang lain lah, nak impact kepada. Okey, terima kasih tuan. Okey, berkenaan dengan soalan yang pertama tadi, impact terhadap bateri kenderaan dan juga kipas ni dia akan running seterusnya kan, ataupun dia ada continuous ke. Okey, yang ni pertama kami menggunakan relay dan fuse. Kami tidak menyambung secara direct. Okey, kami menggunakan relay sebagai peranti dan fuse jika overcurrent, fuse akan memutuskan tekanan elektrik pula. Okey, yang kedua, kipas ni berpusing, bukan berpusing continuously. Okey, dia berpusing mengikut sensor yang berada di dalam kompresor. Jika kompresor berhenti, kipas pun akan berhenti. Okey, kami mengikut switch yang ada di dalam ni. Jadi kipas ni tak berpusing secara continuously. Okey. Okey, yang soalan yang kedua tu. Okey, apa kaitannya kompresor? Okey, untuk makluman tuan-tuan, okey, apabila kami buat projek ni, apabila kepanasan di dalam sistem aircon, benda yang pertama sekali komponen itu adalah kompresor. That's why yang kami letakkan smart cooling fan ni untuk mengurangkan tekanan di kompresor melalui kondenser. Okey, apabila kipas yang sedia ada berfungsi agak slow, dia akan memberi impact ataupun tekanan kepada kompresor. Secara tak langsung, kompresor akan merosak dan memerlukan perbaikan yang agak tinggi. Okey tuan. Okey, untuk maklumat tiada impact kepada bateri sebab kita menggunakan relay untuk kita mengawal arus daripada bateri. Pertama sekali saya lah kedekatan kepada masalah dan internal problem memang sangat baik sebab dia very much related kepada operasi kita iaitu NFA dan technically ya, saya ni tertanya-tanya tentang apa kepada yang lain sebab dia punya innovation memang inovatif lah sebab dia tambah RM100 saya boleh fikir sejuk tambah, tak ada downtime, lama kita tak idle, tinggal di workshop because of nak buat replacement dan itu kita tak support kan, tapi tak support tentang benefit of testing seperti itu, ada cost itu. Tapi sebenarnya idle time yang tertinggal kita tak pakai, tak dapat guna, lagi tak TAPB nak kurangkan kita untuk workshop ni. Tapi saya nak kata memang ini satu yang agresif, cuma sama lebih kurang je buat projek ni buat dalam masa bulan Januari. Jadi baru buat ni. Sebab soalan apa ni tadi dia boleh kalau kita nak test dulu dia apa yang dapat impact. Tapi pada keseluruhannya saya sangat impress sebab ada innovation memang kita buat sesuatu tambahan. Itu assessment tentang resellator itu perkara lain, tapi cuba nak baiki. Jadi saya memang anggap ini satu usaha yang sangat baik, sangat memberangsangkan, boleh terfikir nak buat sebab nak tak tahulah apa sebenarnya yang motivation nak buat ni, kenapa nak buat. Okey, sebenarnya macam ni kan. Okey, bila kami tengok kedai Perak, kos untuk perbaikan aircon agak tinggi. Okey, apabila kami cuba membuat CIC sendiri lah, okay? Bila kami tengok kerosakan yang major adalah di bahagian kompresor dan juga cooling coil. Kami cari lagi, okey, apa punca dia, dan kami dapati sistem di dalam aircon
terlalu panas. Dan itu sebab kami memikirkan adakah satu peranti yang boleh mengurangkan kepanasan dengan harga yang agak low cost lah macam tu. Saya tambah sikit untuk pengetahuan tuan, kebanyakan pengguna user MV200 unit lain lah, Eneco kan. So, yang banyak MV200 pun unit Eneco lah. Masa mereka buat design, banyak mereka on kenderaan idling macam tu biar lama, hanya menggunakan satu kipas tu saja. Bila terlalu lama running, sistem tu sendiri akan panas. Tak akan, bila terlalu kerak sangat duk pakai running enjin tanpa berjalan. So satu dia boleh rosakkan sistem, panas. Lepas tu lama-lama kompresor motor kipas pun boleh jam. Dalam terlalu lama sangat kerak. Sebab dia lupa nak tutup je. Bukan, dia orang tunggu side. Dia orang duduk dalam aircon sebab on aircon. Tak sejuk. Okey. So situasi dia yang membuatkan, situasi begitu membuatkan kami terpanggil dan terbuatlah benda ni kan. Terciptalah benda ni. Itu dah. Desain pun boleh jadi terpesona tau. Yalah. Bukan dengan terbuat-buat, desain sekali tercabar kan. Kita telah membaiki dan enhance dia punya produk dia menyebabkan dia lebih tahan lama. Saya memang sangat baik, presentation bagus, perfect dia boleh buat dalam masa 5 bulan. Boleh jadi satu idea yang dia sebenarnya idea dia tak jelas lagi, tapi saya sama dia tak jelas. Mana idea tiga ni sebab dah tiga ni yang termasuk itulah. So harap-harap yang belum lagi tu siap sedia. Sebab yang tiga ni sangat kompetitif, saya sangat terpesona dan tahniah kepada effort teruskan dan management akan support. Saya akan support, alhamdulillah semua termasuk yang belum lagi kita akan menghati dengan terus hari ini sebab kita nak memberi tambah nilai kepada usaha yang hebat. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih tuan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi ini untuk mempersembahkan projek sesi kami daripada Kumpulan 4 Innovator daripada BOE Lembah kita. Okay, projek untuk kami kali ini adalah projek transformation of wire alarm panel. Okay, untuk maklumat tuan-tuan semua, projek ini adalah upgrade ataupun naik taraf daripada projek kami daripada sebelum ni. Yang ini adalah version yang ketiga. Okey, yang ini adalah kumpulan kami yang diberi nama Innovator. Fasilitator untuk kumpulan kami adalah Cik Zulkarnain selaku kami punya AGM. Sensei Puan Tengku Fatimah Salia, dan saya Nur Azmi bin Said, Encik Peter, Cik Syadin, Cik Yusri dan dua orang lagi tidak dapat hadir pada pagi ini disebabkan standby di kawasan Lembah Kita. Pemilihan projek. Sebelum pemilihan projek ni kami ada merangka dan mencadangkan beberapa projek untuk dilaksanakan. Antaranya lah tandas tersumbat. Isu dia tuas perbaikan dan sikap pekerja mengenai tentang masalah tandas tersebut tersumbat. Sebagai contohnya, kerap juga kami mendapat aduan daripada penghuni-penghuni. Bila tandas tersumbat, kami pergi cek, kadang-kadang benda yang tak jangka kami jumpa dalam tu. Contohnya topi, beruh gigi. Antara faktor-faktor kami mencadangkanlah
projek tu. Dan kedua adalah projek fire alarm panel yang tuan-tuan tengok sekarang lah, yang ada demo di hadapan kami ni. Ketiga, lampu spotlight rosak. Ini adalah disebabkan kebelakangan dan sebelum ni banyak isu kawasan telekom diceroboh oleh pencuri-pencuri. Dan juga ada beberapa juga aset-aset telekom yang dicuri juga. Keempat adalah sistem pump. Kes banyak juga berlaku disebabkan oleh kecuaian staf-staf jugalah. Mungkin pasal marah agamanya, tarik kuat, kebanyakan sistem pump rosak. Selepas berbincang dengan Liga Bulan, dengan sensei dan facilitator, kami mengambil keputusan untuk menektaraf projek yang kedua, iaitu fire alarm panel. Antaranya sebablah disebabkan untuk mengurangkan kos penggantian bateri dan risiko fire alarm panel untuk gagal berfungsi. Ini adalah kajian graf latar belakang projek pemilihan kami. Pada tahun, untuk apa yang tuan-tuan tengok sini, pada tahun 2016, bilangan penukaran bateri adalah 50 unit dengan kos sebanyak RM7,500. Manakala pada tahun 2017, bilangan penukaran bateri meningkat kepada 110 unit dengan kos RM16,500. Peningkatan sebanyak 120% ini adalah berpunca daripada penambahan sistem pencegahan kebakaran yang ada di telekom. Kalau sebelum ni kita ada sistem pencegahan kebakaran yang lama, yang detection, suppression je. Tapi yang ada sekarang ni kebanyakannya kita dah nektaraf dengan sistem Novak. Penyata masalah. Jumlah penukaran bateri semakin meningkat daripada tahun 2016 ke tahun 2017. Telah memberi kesan ke atas peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan aset syarikat. Maksudnya di sini adalah kos penyelenggaraan fire panel alarm sendiri meningkat kerana setiap tahun kita akan menukar bateri backup daripada fire alarm panel tu. Objektif projek. Sistem fire alarm panel bekerja 24 jam sehari dan selama seminggu. Zero kerosakan fire alarm panel, mengurangkan kos penggantian bateri fire alarm panel, mengurangkan kos operasi syarikat, compliant dengan ATA 341 bomba, serta meningkatkan tahap kecekapan dan operasi anggota ke tahap lebih efisien. Kaedah pelaksanaan projek. Sebelum melaksanakan projek ini, kami menggunakan konsep PDCA, iaitu melaksanakan mengenal pasti peluang dan merancang perubahan, melaksanakan perubahan pada skala kecil dahulu, menggunakan data untuk menganalisa hasil perubahan dan menentukan sama ada ia membuat perbezaan, serta melaksanakan pada skala yang luas dan terus menilai keputusan. Sekiranya perubahan tidak berfungsi, mulakan kitaran semula. Apa itu fire alarm panel? Fire alarm panel adalah alat yang digunakan untuk memberi amaran berkaitan dengan api atau kebakaran kepada orang ramai. Dengan cara pertama, mengesan kebakaran di peringkat awal dengan tepat, mengesan satu kebakaran dalam bentuk haba, asap, api dan suhu, serta memberi signal buzzer ataupun bell untuk memberitahu penghuni tentang yang berlaku kebakaran. Seterusnya saya serah kepada tim saya untuk technical diagram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Di sini kita boleh lihat schematic diagram untuk panel alarm yang biasa punya lah, standard, yang menggunakan power AC dan juga ada power DC. Ini bateri lah 12 volt kali 2. Di sini yang schematic diagram yang telah kami ubah lah
yang kami ubah di sini. Daripada bateri 12 volt kami tukar kepada DC inverter, iaitu daripada rectifier 54 volt masuk ke DC inverter dan convert jadi 24 volt. Ni data panel alarm detection jenis konvensional di sistem di lembah hitam. Kami fokus pada panel alarm konvensional sebab kami fokus pada alarm konvensional ialah kebanyakan penukaran bateri yang berlaku ada pada panel alarm konvensional. Ni 5Y. Mana kenapa panel alarm gagal berfungsi? Sebab kekerapan tukar bateri. Kenapa kerap tukar bateri? Sebab bateri panel alarm kembung. Kenapa bateri alarm kembung? Sebab bateri charger rosak. Kenapa bateri charger rosak? Sebab charger card rosak lah. Kenapa charger card rosak? Charger card bateri charging sentiasa pada 24 jam. Dia contoh panel alarm konvensional ni kita tak boleh nak setting dia punya charger card. Ni isi kawal satu. Efek fire alarm panel tidak bekerja sebatu AC power adalah ada 5 sebab, iaitu salah satunya persekitaran, mesin, manusia, bahan dan kaedah. Ini isi kawal 2. Hasil daripada projek ini kami telah daripada mesin DC packet semasa AC field, bahan kami tukar DC inverter dan diode. Kaedahnya menggantikan 2 unit bateri 7AS 12 volt dengan DC inverter. Ini perbezaan projek yang kami laksanakan sebelum dan selepas. Sebelum projek ini dilaksanakan, untuk satu panel kos penggantian bateri sebanyak RM300, kos ganti charger card RM150. Itu kos staff, peti staff dan kos mileage bergantung pada jarak satu lokasi tu lah. Selepas penggantian pemasangan DC inverter tu, tiada kos ganti bateri dah, tiada kos ganti charger card, tiada kos OT dan tiada kos mileage. Ini salah satu contoh di mana cost saving untuk manpower. Bermula pada tahun 2017 hingga 2019 dicemur sebanyak terdapat 6 alam yang kami terima. Distannya 18 km, kos OT RM197.70, kos mileage RM162, jumlah kos untuk TM cemur RM217.12. Itu untuk cemur. Kami pada tahun projek yang kami jalankan ni sebanyak 7 lokasi. Kos yang kami keluar sebanyak untuk manpower RM2,770.62. Ini perbezaan projek sebelum dan selepas penggantian bateri. Ini 5Y1H. What is being done? Transformation of fire alarm panel. What does it di lembah hitam? When you need, ready to implement di mana-mana sajalah. Itu what does it do untuk meminimumkan kos penukaran bateri fire alarm panel. When you should be done di TM lembah hitam, how do you need menaik taraf bateri ke sistem DC inverter. Okey, untuk seterusnya saya persilakan J. Yusri untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri bin Asni akan membentangkan seterusnya projek ni. Okey, cadangan saya untuk isu panel alam ni, kita mencadangkan memasang DC inverter bagi untuk memastikan fire alarm panel sentiasa bekerja untuk memberi perlindungan kepada bangunan telekom. Okey, ini kos projek kami Kos projek kami dalam RM192.70 iaitu melibatkan satu unit DC inverter, satu unit diode, kabel sebanyak 2.5 mm sebanyak 4 unit dan
Okey, inilah untuk lembaga kita buat pilot project di TN Cemor. Kita first project ni kita start daripada TN Cemor. Okey, kenapa milih TN Cemor? Kerana isu yang sebelah Cik Sadi bangkitkan tadi, banyak kita attempt fault, bateri panel alang kerap rosak, di mana selang 8 bulan perlu ganti sebanyak 2 bateri panel sebab panel menggunakan 2 bateri. Okey, ini menyebabkan rugi kepada TN, di mana kebanyakan meningkat. Kami telah membuat satu lah dengan memasang DC inverter. Okey, dan ini dia pelaksanaan projek, bahan-bahan yang kami gunakan pada peralatan projek, semua alatan sepanas kabel dengan kabel semua. DC inverter sebanyak 1 unit, iaitu DC inverter input 54 volt dan output dia adalah 24 volt DC. Sebab sistem panel menggunakan 24 volt DC. Dan kami menggunakan 1 unit diode untuk blocking sebab dalam sistem panel ni kami akan block menggunakan 1 input saja. Maksudnya daripada DC inverter kami akan blocking, diode ni akan block daripada power charger yang asal AC yang stay digunakan dulu ni kan. Okey, ini perasaan projek power DC diambil di sini. Power DC kami ambil di DC PDB ya. Kita menggunakan 6M MCB. Lepas tu ni lah Encik Sadin kerja di tepi power, dan Encik Winter kita kerja untuk pemasangan wiring lah. Okey, tuan-tuan, peribahasanya seperti kami pasang diode. Okey, untuk kebiasaan AC power akan charging sistem charger card untuk bateri. Apabila kami menggunakan DC inverter, kami blocking pada charger card yang charging pada bateri sebab kami sudah menggantikan dengan inverter. Kami blocking yang 1 way saja datang, maksudnya daripada inverter. Okey, dia inverter yang kami gunakan. Ini kami claim, okey, input baca input 54 volt DC, output dia adalah 24 volt DC. Okey, inilah keadaan pemasangan sebelum guna sorry. Okey, kadang asal digunakan 2 bateri ya. Satu bateri 12 volt, 2 bateri 24 volt. Apabila kita menggunakan sistem DC inverter ni, state dapat 24 volt sebab dia step down daripada 54 volt DC ke 24 volt. Kerja-kerja ni kami laksanakan pada 10/8/2019 ya. Okey, next kami terus menggerak langkah melakukan projek untuk set lain. Set yang terlibat di TN Gunung Lang. TN Gunung Lang, TN Sungai Sebut Lama, TN Jelapang, next untuk projek 567 kita laksanakan di panel di TN Tasik, 2 panel dan 1 lagi di TN Becam. Next, projek ke-8 dengan Sungai Sebut kita laksanakan di TN Terengganu, TN Tasik dan TN Kompen ya. Laksanakan lebih kurang pada bulan 8, 20 bulan 8 dengan 21 bulan 8 2020. Projek yang ke-19 kita laksanakan di TN Komen tingkat 5 dan di TN Becam di bilik KBN dia. Okey, ini baru-baru ni kami dijemput khas oleh Encik Zahir dengan ni ke MITC untuk check knowledge lah projek kami. Kami telah pasang ke satu pilot projek di Melaka, iaitu di TN Batu Perendam lah. Projek ni kami laksanakan pada 14 bulan 6 2022. Next kami sambung lagi kerja-kerja terbaru ni pada 16 bulan 6. Kami mencuba pada sistem panel Farewell, dia sistem Novak. Saya telah mencuba menggantikan bateri dengan DC inverter. Okey, nampak dia tak ada mengganggu sistem sedia ada. Kalau ini hanya percubaan untuk satu panel. Jika dia berterusan, insyaAllah dalam TN banyak sistem PWL, kita boleh guna pakai pada menggunakan DC inverter ni lah. Impak terlibat sekiranya DC inverter digantikan oleh sistem panel.
DC inverter akan backup power AC fail. Maintenance bateri tiada lagi kos maintenance bateri. Perkhidmatan sebanyak RM300 dalam sekali tukar umpama setahun. Kos penjagaan operasi syarikat dapat dikurangkan. Okey, ini kami kos yang kami dapat target dalam 2 tahun. Kami sudah melaksanakan pergantian DC inverter ni. Perkhidmatan kami RM8,800 dalam tempoh 2 tahun ni kami buat. Kalau setahun kami menjimatkan RM4,200. Okey, jika dilaksanakan ini kos pengantian jika dilaksanakan di seluruh Malaysia. Sebab kita target kiraan panel dari seluruh Malaysia. Ni Asia Negeri kan, dalam Perak ada tukang panel yang boleh kami upgrade dah 200, Kedah 320, Pulau Pinang 200. Kalau keseluruhan dalam Malaysia. Okey, kalau kami dapat masang DC inverter ni dan target 2 tahun, kita boleh menjimatkan banyak RM2,160,000 jika DC inverter dilaksanakan di seluruh Malaysia. Okey, minta Cik Azmi untuk membuat kesimpulan. Okey. Kesimpulannya daripada projek ini adalah memastikan sistem fire alarm panel dapat bekerja tanpa sebarang gangguan dan memenuhi Akta Bomba 341/D. Kedua, mengurangkan laporan kerosakan fire alarm panel. Ketiga, mengurangkan penukaran bateri yang rosak, terutamanya fire alarm panel yang diletakkan di luar bangunan. Keempat, menjimatkan kos penyelenggaraan dan penukaran bateri. Kelima, meningkatkan kecekapan dan produktiviti TBOE. Okey, kami dah mendapat ulasan daripada Head of Department FN sebelum ni, iaitu Aizainuddin Osman, yang mengatakan projek kami ini sah di sisi Akta Bomba dan mendapat kelulusan daripada Pengurusan Tertinggi HQ FM. Okey, itu sahaja. Sekian daripada kami. Ada persoalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim innovator. Baik, saya terlibat dengan organic system bagi network. Saya rasakan antara faktor penting yang kita selalu audit adalah berkaitan dengan sistem pencegahan kebakaran baik panel umpamanya. Dan saya nampak apa yang dipersembahkan ini bukan sekadar menempati apa yang kita perhatikan, tapi ia terbukti dalam beberapa tahun yang telah dilaksanakan secara kuantitatif. Jadi terlebih dahulu tahniah diucapkan, dan kelangsungan ini menunjukkan memberikan ketenangan dalam hati kami sebagai juri dari segi mengenal pasti berkesanan dia juga panjang. Yang kedua, mungkin saya pun tak pandai juga tanya jugalah, dalam sistem-sistem kita yang ada di seluruh Malaysia, apa yang kita tengok pada hari ini, ada limitation untuk mana-mana sistem yang ada, ataupun ia boleh dilaksanakan di semua panel. Ya tuan, sebelum ni kita banyak upgrade pada sistem konvensional. Sebelum ni tadi slide yang projek ke-14 kan, saya telah buat percubaan pada sistem Novak menggunakan panel alarm firewall kan. Saya tengok apabila kita menggantikan dia tak ada gangguan pada sistem. Maksudnya apa-apa AC power dalam keadaan asal, AC pun kami tak ada disconnect. AC ada, inverter sebagai backup lah. Kita buat percubaan pada firewall, okey, tak ada masalah, tak ada gangguan pada sistem kad lain lah. So far kalau untuk backup, insyaAllah boleh diteruskan lah, tapi dapatkan kelulusan pada buat HQ atau buat team lah kan.
Kalau kami ni mencanangkan benda untuk perkhidmatan kan, dari segi untuk improve, kami pun nak dapatkan nasihat daripada pihak pengurusan lah untuk kita majukan lagi projek ni kan. Itu kita. Baik, terima kasih. Soalan yang kedua, ada sebarang skill set minimum yang diperlukan dari segi kemahiran ya, ataupun sijil-sijil minimum diperlukan untuk anggota menjalankan dalam projek? Majoriti tak ada sebab majoriti tim BOE buat semua dah ada kepakaran sebab isu dia melibatkan power DC pun kita ambil power positif dengan negatif daripada DC PDP. Breaker yang digunakan pun 6M saja. Apabila kita masuk pada sistem DC inverter, kita masuk dia ada makin dah input dengan output. Tadi saya tunjuk kepada Raja ada satu diode saja kita akan backup untuk mengelak kepada dua power dan serentak masuk kan. Masuk power AC, dia takkan masuk untuk charging ke inverter. Apa just inverter yang bagi output kepada sistem. Okay, okay, terima kasih atas penjelasan. Jadi saya sudah melihat projek ini dikatakan jika dilebarkan ke seluruh Malaysia nampaknya perkhidmatan 42 bilion something dengan keperluan yang minimum dan kesan yang tak terbukti. Jadi tahniah, saya ucapkan selamat maju raya untuk sesi seterusnya sebenarnya. Kalau dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan apa ni? Innovator. Okey, lebih dahulu saya ucapkan tahniah lah kepada mendapat persembahan persembahan yang baik dan saya nampak mesti ada dua impact yang paling besar yang diberikan. Satu kita mahu liability lah tentang fire alarm panel PM dan menginovasikan menggunakan komputer ni lah. Jadi kita nampak kita off kalau battery fail, sebenarnya dengan menggunakan komputer ni mana panel fire alarm still continuously Masih berfungsi. Satu perkara yang penting lah pada saya untuk kita mahu kebakaran bangunan kita ni comply dengan tabung bul yang disebutkan tadi. Yang kedua, saya nampak impact yang besar yang telah tuan-tuan bahkan tadi adalah ada cukup cost saving lah in terms of operational operational cost lah ya, di mana ada ini pun pihak PM urusan apa telah kita untuk melihat mula kos operasi kita lah, dan ini merupakan inovasi, ini merupakan satu idea yang saya nampak simple, mudah tapi memberi kesan yang besar terhadap kos operasi kita. Jadi cumanya tadi semasa persembahan tadi apabila tuan-tuan ada mengatakan bahawa ini adalah fasa ketiga. Jadi apa yang saya nak komen ini, kami tidak dijelaskan tentang apa fasa pertama dan fasa kedua tu. Fasa pertama dan sebelum tu tidak jelaskan dengan jelas kepada kami apa yang telah tuan-tuan buat dan apakah penambah-tambah yang tuan-tuan buat lah. Jadi mungkin itu perlu diperbaiki lah supaya hari ini nampak tentang peningkatan yang dilakukan dengan kuat daripada pasal satu dan tiga. In term of data tadi, maknanya based on daripada 2016 ke 2017 dan graf tadi nampak menurun satu, tapi pada 2017 tu agak tinggi because of peningkatan tambahan sistem. Jadi in term overall kita pun in term of maintenance tu kita tidak berapa jelas in term of quantity daripada 16 ke 17 berapa banyak daripada yang dikatakan. Nanti kita jelaskan supaya nampak
perbezaan pengurangan kos dan sebagainya dari segi term maintenance dan dan seterusnya. Tapi secara overall saya nampak memang membawa impact yang besar. Maknanya cuma satu je tau lah, kita mahu menjagakan lifespan untuk inverter ni boleh bertahan berapa lama. So far sebelum ni kami dah pernah buat. So far kami tak ada akan maintain benda DC inverter ni. Majority dia tak ada charging, dia just step down kan. Dia mempat. Memang dia tak ada ganggu pada sistem kad. Pernah sempat kami dah 12 tahun dah, 13 tahun memang tak pegang benda tu lah. Jadi so far kita boleh free maintenance, tak payah pegang lah untuk maintain DC. Sebab dia tak suka untuk rosak lah. So far tak pernah lagi rosak lah. Yang kami dah pasang ni so far semua good condition lah. Sebab pasang tak ada maintain lah. Itu yang saya katakan tadi, ia akan membawa impak yang besar kepada kos kita lah. Sebab kalau bateri paling kurang mulai daripada jadi bateri tadi dia kan dalam masa setahun kena ganti. Setahun 300. Jadi just imagine kalau satu set dia boleh save cost tahun 300, kalau selama 10 tahun dah banyak kan. Itu yang kami volume yang besar lah. InsyaAllah lah kalau benda ni dapat diteruskan dan diguna pakai di seluruh nationwide bangunan telekom, insyaAllah biar kita dapat menunjukkan peningkatan kos, pengurangan kos yang besar pada dia. InsyaAllah. Tahniah kepada okey, terima kasih. Ini ada nak tunjuk apa-apa ke sini? Ada, kami akan buat demo. Sekarang tunjuk? Boleh cik. Kau lawak. Jawab betul. Okay, sebelum tu saya tunjukkan dulu contoh-contoh bateri yang dah rosak disebabkan usia dan dengan suhu. So bateri komponen ini. Okay, daripada yang asal ni kita gunakan bateri dan kita tukarkan kepada DC converter. Okay. Jadi sekarang ni kami nak ganti guna bateri kepada DC baru. Itu kalau ada DC dia. Kalau ni Guna mic. Tak dengar. nombor kondisi. Kumpulan innovator untuk menggunakan mic. Pakai mic. Kalau kita check pada voltage, memang voltage state dia 4, tapi dia maklumkan ada power AC lebih. Sebab buzzer, state kena maklum sebab kita dah pastikan. Tapi dalam keadaan sistem panel dia masih bekerja. Cik saja kita boleh buat tengok kalau nak tengok dia kerja. Ucap utama.